Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kita pada kali ini untuk Orang Sembang. So, pada kali ini kita ingin berbincangkan sedikit lah, nak mengulas sedikit pasal apa yang telah berlaku baru ini tentang pemandu yang mabuk. Dan isu ni pun telah pun jadi isu yang panas di media sosial. Dan saya nak mengambil sedikit masa lah untuk buat sedikit komen tentang benda ni ataupun perkara ni. Pasal seperti kita tahu, sekarang ni isu pemandu mabuk sudah menjadi isu yang hangat di media sosial. Ramai yang mengatakan, ada ramai yang bercakap tentangnya. Ada yang mula merasa panas pasal disebabkan oleh terlampau banyak sangat kes-kes ni yang melibatkan pemandu mabuk ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kita pada kali ini untuk Orang Sembang. So, pada kali ini kita ingin berbincangkan sedikit lah, nak mengulas sedikit pasal apa yang telah berlaku baru ini tentang pemandu yang mabuk. Dan isu ni pun telah pun jadi isu yang panas di media sosial. Dan saya nak mengambil sedikit masa lah untuk buat sedikit komen tentang benda ni ataupun perkara ni. Pasal seperti kita tahu, sekarang ni isu pemandu mabuk sudah menjadi isu yang hangat di media sosial. Ramai yang mengatakan, ada ramai yang bercakap tentangnya. Ada yang mula merasa panas pasal disebabkan oleh terlampau banyak sangat kes-kes ni yang melibatkan pemandu mabuk ni. Jadi tuan, disebabkan oleh rasa tak takut ni, rasa mereka yang tak takut ni, jadi mereka boleh buat apa saja dia suka. Ada satu kes yang saya tengok dalam TV, seorang pemandu mabuk tu, tak nak sebut bangsa dia apalah, dia langgar, dia boleh senyum lagi, padahal yang langgar tu mati, kan? Jadi dia tak takut dengan undang-undang, seolah-olah undang-undang tu kebal bagi mereka. Jadi perlunya kita meminda Akta JPJ ni untuk memberikan lebih banyak ataupun lebih berat hukumannya kepada pesalah. Dan ada beberapa cadangan daripada parti-parti politik yang mahukan supaya mengharamkan minuman keras ni untuk dijual di luar ataupun diharamkan terus, kan? Ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya, sebab negara kita negara Islam, kan? Tapi kita harus fahami bahawa negara kita ni masyarakat dia berbilang kaum, berbilang bangsa dan agama. Jadi kita kena memahami sikap toleransi tu, kena faham. Ada bangsa lain ataupun yang beragama lain yang mana minuman keras ni tak ada jadi isu. Tak ada isu. Lagipun kita ni orang Islam pun ada ramai yang minum. Jadi tak ada benda yang kita nak elak sekalipun. Kita kena terima hakikat bahawa ada orang Islam pun minum juga, kan? Pergi disco, pergi pub, kan? Ada, tak ada masalah. Tak ada yang menjadi kehainan, kan? Betul, kan? Jadi apa yang menjadi kerisauan sekarang ni adalah yang menjadi kerisauan ni adalah kekerapan mereka selepas minum tu bawa balik memandu. Memandu dan kena mabuk, itu yang kita risaukan sebenarnya. Minum tak salah, tapi minum lepas tu mandu tu salah. Pasal apa? Kalau you dah minum mabuk, kan, sepatutnya you tak boleh memandu, kan? Sepatutnya, itu yang sepatutnya berlaku. You tak boleh memandu pun. Tapi disebabkan oleh undang-undang kita tak kuat dan tak kukuh, tak digeruni pun, jadi lenjan je lah. Mabuk pun bawa kereta, lenggang sana, lenggang kiri, lenggang kanan, langgar, habis. Ada kematian, kan? Dan yang tak seronoknya adalah apabila dia melibatkan bangsa yang dari kalangan mereka yang kurang berada, kurang mampulah orang cakap, kan? Pasal apa saya cakap ni? Pasal Akta JPJ 1997 digunakan berfungsinya untuk mendakwa, mendakwa persalahan. Dan sekiranya didapati bersalah dan orang yang bersalah itu harus membayar denda, dan hasil denda tersebut diambil oleh kerajaan. Betul, kan? Tapi bagaimana dengan waris bangsa? Mangsa dah tiada lagi, dah meninggal pun, dah dikubur pun, tapi warisnya yang meneruskan kehidupan di dunia ni macam mana? Macam mana dengan kebajikan mereka? Di mana kerajaan nak letak kebajikan mereka?
di mana? Macam mana nak support dia punya life lepas tu? Tak tahu kan? Sebab undang-undang kita hanya membuatkan fungsinya hanya sebagai pendawaan, memberikan hukuman, tapi tidak menjaga kebajikan orang yang terkesan daripada peristiwa tersebut. Contohlah, saya ambil contoh. Katalah seorang ni penjual kuih ataupun peniaga gerai tepi jalan langgar oleh seorang pemandu yang mabuk. Okey, pemandu mabuk dan meninggal. Dia ada mempunyai keluarga ataupun isteri dan anak-anak yang disara, hidup disara. Macam mana? Meninggal, lepas tu pemandu bau ditangkap polis, didakwa, pergi mahkamah, masuk penjara ataupun didenda. Kalau denda maksimum pun RM20,000 saja dalam akta JPJ sekarang ni. Okey, RM20,000. Dan RM20,000 itu pun dibayar, kerajaan ambil. Kerajaan yang ambil kan. Tapi apa yang diperolehi oleh waris bangsa? So, biasanya kalau ikut undang-undang, dia akan kata, okey, waris bangsa boleh mengambil tindakan sivil ke atas pemandu yang mabuk yang melanggar keluarga tu yang melanggar semangsa kan. Okey, macam mana kalau mangsa tu ataupun mangsa tu bukan di kalangan golongan yang berada, tak mampu nak hire pun lawyer? Macam mana? Adakah kerajaan akan membiayai kos guaman untuk mendakwa ataupun untuk menyaman pemandu mabuk tu? So far yang saya lihat, biasanya yang biasa disebut oleh kita, sudah ketentuan kan, sudah ketentuan, dah takdirnya, soalan takdirnya. Itu saja yang kita dengar. Kita tak dengar benda lain. Itu yang jadi isu sekarang ni. Pasal kita ada undang-undang, tapi undang tu hanya memberikan berfungsi sebagai penguatkuasaan dan juga memberikan hukuman, tapi tidak memberikan perlindungan ataupun kebajikan kepada bangsa yang terlibat dalam pendakwaan tersebut. Itu yang jadi isu. Okey, itu yang pertama yang saya nak jelaskan tentang benda ni. Okey. So yang kedua, melibatkan tentang polis mendapati kemalangan itu berpunca daripada tindakan pemandu terbabit perkara-perkara yang berkaitan dengan hukuman. Okey. Sebab baru-baru ni terdapat banyak saranan ataupun petition yang mahukan hukuman lebih berat, diberikan ke atas pesalah ataupun pemandu yang mabuk ni yang didapati terlibat dalam kemalangan maut ni. Pada saya setuju dengan perkara tersebut. Saya setuju. Sekiranya seorang pemandu itu memandu dalam keadaan mabuk, terlibat kemalangan, melibatkan kematian, saya setuju dia hukum berat. Pasal apa? Pasal seorang yang mabuk, dia sebenarnya tidak berhak berada di jalan raya. Itu yang paling penting. Dia tidak berhak berada di jalan raya. Kalau dia tidak berhak berada di jalan raya ataupun memandu kenderaan di jalan raya, secara tidak langsung dia juga sepatutnya dinafikan hak untuk mempertahankan dirinya di mahkamah. Sepatutnya ditangkap, terus mendakwa, masuk jel. Macam tu, ataupun diberi hukuman kan, macam tu. Tapi hukuman yang seberat mana yang kita nak bagi pada pesalah ni? Pasal pemandu yang memabuk ni ada banyak kategori. Ada pemandu yang mabuk ditangkap ketika roadblock atau kesekatan, tak terlibat dalam kemalangan. Okey, pertama. Yang kedua, ada pemandu yang mabuk terlibat dalam kemalangan tapi tak melibatkan kematian. Okey, ada pemandu yang mabuk yang terlibat dengan kemalangan dan melibatkan kematian. Okey, itu tiga kategori ni kita kena faham. Kalau kita nak pukul rata semua sekali, masuk hukuman berat, tak ada siapa pun nak minum, nak memandu dalam mabuk, betul kan? Tak kira dia kena kesekatan ke, dia langgar tak mati ke ataupun dia langgar mati, tak jadi isu. Sebab itu kita nak buat satu pindaan ke atas Akta JPJ ni 97 ni, kita kena pastikan bahawa pindaan itu memberikan sedikit rasa gentar ke atas mereka yang minum kat luar. Kita tak larang dia minum, okey? Kita tak larang dia minum, tapi kita gunakan Akta JPJ ni sebagai satu asas ataupun satu guarding ataupun guards, perlindungan ke atas pengguna jalan raya yang lain ataupun orang ramai yang berada berdekatan dengan jalan raya, daripada dilanggar ataupun dikenakan satu keadaan yang tidak selamat oleh
pemandu-pemandu mabuk di jalan raya ni. Maksudnya adalah sekiranya undang-undang tersebut dipinda tanpa mengira keadaan ataupun situasi pemandu tersebut, okey, kalau dia mabuk je ataupun dia mempunyai kandungan alkohol dalam badan, terus kena ataupun terus diberi hukuman, itu adalah satu yang lebih baik. Dan saya ada lihat, ada terbaca tentang saranan supaya hukuman mati diberikan kepada pemandu yang mabuk ni, hukuman mati kan. Bagi saya, bergantung pada situasi semasa. Kalau dia menyebabkan kematian dan telah melakukan kesalahan banyak kali, mungkin boleh kita pertimbangkan untuk masukkan ke dalam akta tu hukuman mati untuk mereka yang melakukan kekerapan ditangkap mabuk dan menyebabkan kematian. Okey. Tapi buat masa ini rasanya kalau kita bagi hukuman penjara pun, hukuman yang paling elok pun hukuman selama 20 tahun. Itu yang paling best lah, yang paling sesuai kan. Ataupun denda dia pun jangan gunakan denda menggunakan satu nilaian yang kecil. Okey. Kita harus gunakan nilaian denda tu berdasarkan pada keadaan apa yang dipakai. Itu lagi baik. Sisi yang dipakai. Contohnya kalau dia pakai kancil langgar orang, kalau kena 20 kali ganda daripada sisi tu, banyak juga bro. Tuan-tuan, banyak juga. Kalau dia pakai Ferrari, kan, Ferrari berapa ribu sisi? 4,000 kan, 4,700 kan, 4,700 sisi, dia darat 20 kali, berapa banyak dia kena denda? Okey, kalau dia kena 20 kali ganda, macam tu. Kalau dia bawa bas, yang tanyalah. Kalau dia bawa lori, jangan tanya lagi lah, kan. Jadi kita kena pastikan, pindaan akta JPJ ni perlu dilakukan. Kita kena sokong kerajaan untuk pinda akta JPJ ni. Dan baru ini saya dah pun tanda tangan petition dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyokong saranan supaya tindakan ataupun hukuman lebih berat diberikan kepada pemandu mabuk ni. Saya dah sign pun. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang yang initiatekan petition tu. Jadi saya harap dengan adanya pindaan ini jumlah kemalangan yang melibatkan pemandu yang mabuk ni dapat dikurangkan lah. Okey tuan-tuan, jadi inilah ulasan yang mampu saya kongsikan bersama tuan-tuan pada kali ini. Dan saya amat berharap agar kita tidak lagi lah merekodkan kemalangan maut yang melibatkan pemandu mabuk di masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya buat kali ini. So kita jumpa lagi di sesi akan datang. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi menonton video kita pada kali ini. Dan sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa cadangan, komen ataupun suka kepada video ini, sila like. Tak suka boleh dislike, tak ada masalah. So jumpa lagi di masa akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.